Dia ambil mayat Agnes tadi dan membenamkan kepala Agnes ke dalam baldi air sebelum mengenakan renjatan elektrik, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Terima kasih kerana klik video ni. Untuk siapa yang baru, ini adalah konten mengenai jenayah yang saya bawakan di dalam dan juga luar negara. Jangan lupa untuk subscribe dan turn on your notification, okay? So pada minggu ini kes yang saya bawakan adalah berasal daripada negara jiran kita, iaitu Singapura. So never further, jom into deep case. Untuk beberapa tahun, satu medium di blok 12 Tua Payoh Lorong 7 telah melaksanakan satu ritual yang mengganggu orang ramai di tengah-tengah malam, okay, dengan bisingnya dan juga tidak diketahui oleh umum di tengah-tengah malam. Dan juga penduduk di sana kan, orang ada mengadu juga tahu sebenarnya dengan pihak berkuasa, tetapi tiada apa-apa tindakan yang telah diambil. Sebelum tu guys, apa yang korang tahu mengenai ritual? Ataupun adakah anda pernah melakukan ritual? Macam iklan pula. Adakah ritual tu memerlukan korban ataupun darah? Kalau tidak, tak mengapa, kerana ritual yang saya akan kongsi dengan anda ni melibatkan nyawa dan juga memberi satu titik hitam kepada negara jiran kita, Singapura. So guys, pembunuhan ni berlaku di Singapura pada tahun 1981. Lebih tepat lagi pada petang 24 Januari tahun 1981. Agnes Ng Siu Hock, 9 tahun, telah dilaporkan hilang guys selepas menghadiri kelas agama di gereja di Tua Payoh itulah. Dan selepas beberapa jam selepas itu, mayatnya telah ditemui, iaitu disumbat di dalam satu beg dan diletakkan di luar lift blok 11, kurang daripada 1 kilometer daripada gereja. Lebih tepat lagi di satu blok Pangsapuri di daerah Tua Payoh. Dan 2 minggu kemudian guys, iaitu pada 7 Februari 1981, mayat seorang budak lelaki pula, iaitu berumur 10 tahun, Ghazali bin Marzuki, di tingkat 7 blok 12 Pangsapuri berkenaan, telah dijumpai mati berdekatan dengan lokasi mangsa pertama tadi, iaitu mayatnya ditemui di bawah pokok antara blok 10 dan juga 11. Budak ini dilaporkan hilang dari hari sebelumnya dan juga laporan mengatakan kali terakhir dilihat dia menaiki sebuah teksi bersama seorang wanita yang tidak dikenali. Ahli forensik mengatakan punca kematian adalah kerana lemas. Tiada tanda-tanda serangan seksual, tetapi mempunyai kesan terbakar di bahagian belakang dan juga tusukan di tangannya. Kesan sedatif juga ditemui di dalam darah mangsa. Pihak polis guys menemui kesan titikan darah yang akhirnya menemukan kepada sebuah rumah yang didiami oleh Adrian Lim, Catherine Tan Mui Cho dan Ho Kah Hong. Polis menemui di rumah tersebut mempunyai banyak peralatan berunsurkan keagamaan. Yang pelik guys, sebagai contoh, crucifixes, dewa-dewa di dalam agama Buddha dan Hindu yang berlumuran dengan darah. So apalagi mereka 3 orang ni dibawa untuk siasatan lanjut. Tetapi siapa dorang ni? Jom kita berkenalan dengan dorang. Dilahirkan pada 6 Januari 1942, Adrian Lim adalah anak sulung daripada 3 orang adik-beradik dan mendapat pendidikan di sekolah Anglo-Chinese. Namun dia telah berhenti pada peringkat pertengahan pertama. Memulakan kerjayanya sebagai informer bagi Internal Security Department untuk beberapa bulan dan kemudiannya bekerja dengan syarikat Ready Fusion selama 14 tahun sebagai pengutip bil dan juga wireman. Mempunyai 2 orang anak hasil daripada perkahwinan pertamanya, dan dia ni diperkenalkan dengan seorang bomoh yang bernama Uncle Willie. Dan Uncle Willie inilah yang bertanggungjawab mengajarnya mengenai ilmu perbomohan. Catherine Tan Mui Cho, 26 tahun, adalah anak sulung daripada 4 orang adik-beradik dan dia ni bersekolah di beberapa buah sekolah termasuklah CHIG di Victoria Street, MacPherson Secondary School dan juga dihantar ke Marymount Vocational Center.
Lim ni berkenalan dengan Tan pada tahun 1974 dan diperkenalkan melalui kawan kepada kawan lah, dan bertujuan untuk rawatan akibat daripada penyakit kemurungan yang dialami olehnya. Dan juga guys, dia tertawan dengan Lim ni disebabkan oleh sikap ambil berat yang diberikan oleh Lim, dan mereka pun tinggal bersama. Dan kemudiannya Lim ni telah berjaya menguasai Tan, di mana Tan dijadikan seorang pelacur untuk penyaraannya. Lim akhirnya berkahwin juga dengan Tan pada tahun 1977, tetapi dalam masa yang sama dia ni mempunyai wanita simpanan lah, ataupun dikenali sebagai Holy Wife. Seterusnya adalah Ho Ka Hong yang dibawa oleh ibunya sendiri untuk berjumpa dengan Lim untuk mendapatkan rawatan, di mana dia mempunyai panas baran yang sangat tinggi dan juga mempunyai sakit kepala yang kerap dan berterusan. Berumur 25 tahun dan dilahirkan pada 10 September 1955. Bekerja di Hewlett Packard, Lim mengakui yang Ho ni adalah sumber kekuatannya, walaupun dia sendiri didera melalui kejutan elektrik yang dilakukan oleh Lim. Manakala Tan dan juga Lim ni meyakinkan Ho bahawa suami si Ho ni telah menyihir beliau. That's why dia mempunyai panas baran yang sangat tinggi dan juga mempunyai sakit kepala itulah. Dan Ho pun membawa suaminya datang ke sana dan lantas telah dibunuh pada upacara electrocution pada 7 Januari 1980. Tetapi telah dilaporkan bahawa kematiannya itu adalah disebabkan kemalangan. Ho membagi keterangan yang bahawa suaminya ingin menghidupkan suis kipas yang bermasalah, dan ketika itulah suaminya mendapat renjatan elektrik. Kita beralih kepada Adrian Lim yang berusia 39 tahun, seorang individu yang tidak bekerja tapi klaim dirinya sebagai perantara ataupun mediasi lah untuk perhubungan antara dorang dan juga dewa-dewi. So terfikirlah kalau orang yang boleh mediasi ni dilaporkan dorang cakap dorang boleh dirasuk oleh mana-mana dewa dan membawakan watak tersebut bagi aktiviti rawatan. Dia juga menggunakan tipu hela, di mana dia meyakinkan pelanggan-pelanggannya untuk tidur bersamanya dengan menggunakan alasan proses pembersihan yang sebenarnya hanya ingin mengambil kesempatan di atas ketakutan dan juga kerisauan pelanggan-pelanggannya lah. Namun pada lewat 1980-an, dia telah ditahan atas tuduhan merogol Lucy Lau, juga seorang juru jual kosmetik yang pernah ke rumah Lim bertujuan untuk mempromosikan produk-produk yang dia jual. Tetapi malangnya Lau telah diculik dan juga diberikan dadah secara berterusan. Akibatnya dia menjadi mangsa pemuas nafsu mereka selama seminggu. Tapi guys, Lim ni tidak dapat didakwa juga kerana Tan dan Ho telah menjadi saksi palsu ketika Lim dibicarakan di mahkamah. So daripada kesilapan yang lalu, mana kes juru jual tu, dia telah mempelajarinya, di mana dia berfikir untuk seterusnya dia akan membunuh mangsa-mangsa yang akan datang. Back to the story, kanak-kanak tadi dibunuh kononnya sebagai salah satu ritual persembahan berdarah kepada Tuhan Hindu Kali. Dilaporkan Lim juga berpura-pura dirasuk dan juga mengatakan kepada Tan dan Ho bahawa ritual pembunuhan kanak-kanak ni merupakan satu ritual untuk melemahkan rasa dendam dan juga sakit hati mereka kepada Lau yang juru jual tadi. Melalui siasatan, Ho telah memujuk kanak-kanak tadi, iaitu Agnes yang sedang berada di gereja, untuk balik bersamanya ke rumah Lim. Dia kemudiannya diberikan makanan dan juga minuman yang telah dicampurkan dengan dada guys. Setelah tu guys, si Lim ni merogol pula kanak-kanak tu sebelum mereka sekaligus tiga-tiga sekali mencekik leher Agnes dan juga menekap mukanya menggunakan bantal sehinggalah mati. Selepas tu ketiga-tiga mereka ni bertindak mengambil dan juga meminum darah Agnes dan juga melumurkan ke sebuah lukisan ritual Tuhan Kali. Yang lagi kejam guys, Lim ni dia tak yakin tau bahawa Agnes ni dah mati ataupun belum. So dia ambil mayat Agnes tadi
dan membenamkan kepala Agnes ke dalam baldi air sebelum mengenakan renjatan elektrik, guys. Kejam tak kejam? Ghazali juga menerima nasib yang sama, di mana dia diberikan dadah, kemudian darahnya diambil sebelum kepalanya dibenamkan di dalam baldi air, seterusnya renjatan elektrik. Cuma bezanya di sini, Ghazali dibunuh dalam keadaan yang sedar kerana kesan dadah yang diberikan kepadanya tidak membagi impak yang besar kepada Ghazali lah. Mangsa memberontak, muntah-muntah lalu mati. Ada darah yang keluar melalui hidungnya. Hatta selepas beberapa ketika juga darah Ghazali ini masih lagi tetap keluar dan menitik. Dan darah inilah yang merungkai misteri kehilangan dan juga pembunuhan dua kanak-kanak tersebut. Diakui oleh Lim, sebenarnya pembunuhan kanak-kanak tersebut adalah untuk menarik perhatian polis kepada kes-kes yang lain yang pernah mereka lakukan, dan beranggapan yang kes mereka ni akan dilewatkan ataupun ditutup. Kes ni mengambil masa selama 41 hari perbicaraannya yang dilakukan di Mahkamah Singapura, dan juga dicatat sebagai kes yang paling lama tempoh perbicaraannya. Juga peguam bela mencuba untuk mendapatkan rayuan daripada hukuman yang dijatuhkan, iaitu daripada hukuman mati, dengan alasan mereka mempunyai masalah mental dan tidak boleh dipertanggungjawabkan seluruhnya untuk pembunuhan yang telah mereka lakukan. Untuk menyokong kes tersebut, mereka telah membawa doktor dan juga ahli psikologi yang menganalisis defendant dan membuat kesimpulan bahawa mereka telah menghidap skizofrenia dan juga lekukan psikotik dalam susunan mania. Tapi guys, pakar pendakwa raya bagaimanapun telah menyanggah keterangan ini dan juga berhujah bahawa mereka dalam kawalan sepenuhnya dalam fakulti mental apabila mereka merancang dan menjalankan pembunuhan. Para hakim akhirnya bersetuju dengan pendakwaan dan hukuman gantung sampai mati. Tan dan juga Ho membuat rayuan lagi kepada Privy Council London, juga merayu kepada Presiden Singapura, namun tidak berhasil. Ketiga-tiga mereka telah digantung mati pada 25 November 1988. Okey, some fact, walaupun kes ni dinamakan sebagai kes ritual pembunuhan, tetapi defendant mengatakan yang bahawa mereka tidak menjalankan sembahyang, bakar colok ataupun membunyikan loceng ataupun mana-mana upacara lain semasa pembunuhan tersebut mereka lakukan. Ritual pembunuhan Tua Payoh ni telah mengejutkan orang ramai di Singapura. Laporan perbuatan dan juga prosiding mahkamah diikuti dan kekal terkemuka dalam kesedaran Singapura selama beberapa tahun. Justru daripada kes ni, masyarakat Singapura selepas tu mengambil langkah yang berjaga-jaga, di mana mereka lebih mengawasi anak-anak mereka dan tidak membenarkan anak mereka keluar waktu senja ke atas. Dan berakhirlah kes Tua Payoh di Singapura. Apa pula pendapat korang mengenai kes ni? Ataupun macam biasa korang ada kes yang ingin saya kongsi ataupun bentangkan, jangan malu dan segan, just komen di bawah ataupun direct DM di Instagram ataupun Facebook yang linknya saya letakkan di bahagian description. Dan jangan lupa untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa yang terlibat dan salam takziah juga. Ya, sehingga berjumpa lagi untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum. Hantar memang. Dan juga jangan lupa untuk sedekahkan